muslimah yang cantik, muslimah yang berani. Ya itulah yang menjadi pilihan kepada imam muda. Betul ya, imam muda. Okey. Dalil ini banyak lah, cerita-cerita saya dah bagi tu, saya nak kopi-kopi lah ya. Lepas tu rasa teringat kat Mapim, masukkan dalam akaun Mapim. Okey. Lalu berkumpul lah, inilah yang menggabungkan, ada 6 kumpulan seluruh dunia ni bergabung di bawah satu gerak kerja, Turkish Relief Foundation, IHH, Perdana Global Peace Organization from Malaysia, European Campaign to End the Siege of Gaza, and the Swedish and Greek Boat to Gaza. Inisiatif banyak cakap orang betul sini. Ini bergabunglah mereka. Inilah dianya, namanya Freedom Flotilla. Siapa yang mendukungnya? Dek, teruskan lagi dek, depan lagi. Terus lagi sampai keluar gambar Erdogan. Terus lagi. Okey. Siapa yang bergabung menyokong ini? Inilah termasuk pemimpin yang menyokong, yang mempunyai darah keturunan siapa dia? Kalau misalnya tak tahu, takkan tak tahu. Darah keturunannya Kerajaan Osmani, Khilafah Osmaniyah. Khilafah Osmaniyah 1924. Masih baru lagi. Masihkah kau ingat? Masih baru lagi. Ya, 1924. Khilafah Osmaniyah berada di Turki, dan sebahagian besar Greek berada di bawah Khilafah Osmaniyah. Sebahagian besar di negara Arab itu di bawah Osmaniyah. Tapi siapa yang buat nakal dan jahat dan bodoh? Siapa? Itulah pemimpin-pemimpin Arab sekitar Palestin. Mereka percaya dengan lobian dari Perancis dan Inggris. Katanya, kamu tinggalkanlah khilafah itu, marilah bergabung dengan kami, kami akan bagi subsidi. Itu kata-kata mereka. 1917 Perjanjian Balfour, maka berbondong-bondonglah orang Israel masuk ke Palestin. Jangan lupa sejarah. Rupanya siapa yang diletakkan oleh Inggris di Turki? Namanya Mustafa, tapi bukan Mansur. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, nasib baik Allah bagi umurnya pendek, hanya umurnya sampai 56 tahun, dan dia menjaga dan memerintah Turki 3 tahun. 3 tahun pun semua dah nak diturkikannya. Kenapa? Dia bawa idea-ideanya, bawa daripada Barat, daripada Inggris, yang nak merosakkan orang Islam di Turki. Ini kaitannya dengan Turki. Nak cerita Turki ni kita ambil session yang lain. Kita cerita bagaimana pentingnya kita belajar semula tentang khilafah Uthmaniyah, dan wajib kita berfikir nak mengembalikan kekhalifahan. Tidak ada khilafah, dosa tuan-tuan. Ya, tidak ada pemerintahan, dosa. Jangan anggap, oh tak apalah, itu jauh Turki. Tak ada. Tahu tak? Keperanan daripada khilafah Uthmaniyah itu udah masuk ke Stui. Adik-adik tahu Stui? Azhar tahu ya. Stui itu ialah utara Perlis. Kawasan Stui ini adalah kawasan Islam dulu. Tapi oleh kerana bahlulnya golongan yang dinamakan pemimpin-pemimpin Melayu masa itu, yang layu, yang kerjanya minum arak, minum darah. Tahu tak cerita sejarah tu? Bacalah balik. Datanglah, ini belum masuk ke cerita Mabi Marmaran. Boleh tak? Tak apa Masuklah raja-raja daripada Siam, daripada ini bergabung. Ditinggalkannya. Baru saya pergi ni tuan-tuan, di selatan Myanmar, di utara Perlis itu ada kawasan Melayu, dan ada orang Melayu di situ. Rupanya bukan saja di Palestin yang jadi di situ, di tanah utara Melayu pun ada. Okey. Habis berkaitan dengan ini tadi, aktivisnya bergabunglah mereka, sampailah jadi ini. Inilah dia kapalnya. Teruskan adik. Okey, inilah kapalnya. Hebat, mewah begitu. Ya, tapi taklah mewah mana, dalamnya begitulah. Tapi adik-adik sekalian, siapakah dia yang naik atas kapal yang saya ceritakan tadi? Dia profesor, dia hartawan, dia milioner, dia siapa saja. Akhirnya tempat yang bangku yang warna biru-biru ni depan adik,
Depan? Ke depan? Yes. Itu akhirnya jadi tempat kami baring, tidur di situ. Atas lantai-lantai itulah. Dan yang bawah itu adalah kawasan Captain. Ketika diserang, kawasan inilah yang menjadi sasaran utama. Dan sasaran inilah yang dijadikan oleh Israel dengan meletakkan pistol di kepala Captain. Sebenarnya Mavi Marmara itu dah berpatah balik, nak balik semula, tak mau nak bergaduh. Dan ketika diserang itu pada 72 batu nautika. Sebab sehari sebelum diserang, mereka naikkan sendiri. Padahal undang-undang antarabangsa yang namanya perairan sebuah negara itu hanya 20 batu nautika. Israel naikkan sendiri 68. Namun begitu, kapal Mavi Marmara ketika diserang bukan pada 68 batu nautika, iaitu pada 72 batu nautika. Saya dapat bertemu dengan kaptennya, dan kapten yang ceritakan bahawa pistol ada di kepalanya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan begitulah juga salah seorang daripada passenger kapal Mavi Marmara ini, ada seorang anak kecil tak sampai setahun. Anak kecil itu juga dijadikan bahan ugutan kepada Israel dengan letakkan pistol juga. Salah seorang staf kapal membawa anaknya, nama anaknya pun adalah Raja Laut, bagi semangat kepada anak orang Turki. Dan kerana dia letakkan pistol, maka terpaksalah kami naik atas kapal ni. Okey, Mavi kapal Rachel Corrie yang daripada ini bawa apa? Ini dia bawa bahan-bahan ini. Kalau mereka tuduh ya, media barat kata mereka ni teroris, bawa macam-macam, sebenarnya tidak. Bawa hanyalah simen dan sebagainya. Jadi lalu inilah yang berlaku. Kami buat masa itu konvoi dan sebagainya. Yang terakhir nanti, nanti yang akhir nanti kita simpan untuk ikrar sama-sama. Saya takkan balik kalau adik-adik semua, pelajar semua tak mau ikrar dengan saya pada malam ini. Teruskan Syekh. Yallah. Tambah Syekh. Okey. Bila naik atas kapal, rupanya naik atas kapal ini kami dicek 100%. Maksudnya tidak boleh bawa senjata, tidak boleh bawa apa pun. Macam nak naik kapal terbang, ada tengok kan, tahu kan? Naik dicek semua. Terbukti di situ tak ada. Jadi waktu atas kapal tu apa? Kami ada yang belajar, ada yang zikir, ada yang bukan muslim, ada yang muslim sebagainya. Yang menariknya yang kita kena belajar di sini ialah ada seorang padri yang selamat di atas kapal Mavi Marmara. Ya. Dia tidak diusik apa-apa pun oleh orang Islam. Bahkan ketika dia minum ubat, dia tak boleh masuk mulut. Ubat tu tak boleh masuk dalam mulut sebab dia ada penyakit terketak-ketak gitu. Jadi orang Islam yang masukkan dalam mulut dia. Dan orang Islam yang pergi ambil makanan, orang Islam yang ambilkan minuman untuk pastikan dia sehat dan tenang. Jadi ingat, Islam bukan teroris. Islam bukan nak cari gaduh dengan umat lain. Islam bukan nak merosakkan umat ini, tetapi dia nak jaga manusia dan dihormati. Alhamdulillah padri itu selamat sampailah ke Jordan. Pada malam, biasanya lepas maghrib kita ada tazkirah, kita macam-macam lah, kita buat baca nasyid, kita bersama-sama kita. Tapi pada malam 31 hari bulan, pada malam ini penganjur mengatakan kepada kami, anda semua bersiap-siaplah. Tetapi pada pagi itu kami ada satu pertemuan bersama dengan teman-teman Malaysia, Indonesia. Mengatakan, mari kita sama-sama niat, kalau sekiranya ini adalah hari yang terakhir, mari kita sama-sama niat, kita buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menerima hajat kita, niat kita ini, bersihkan betul-betul. Pagi subuh itu kami buat semua duduk bersama-sama, Indonesia, Malaysia. Dan pada waktu itu selepas maghrib kami pun mengambil tempat masing-masing. Kami mengambil tempat di dek yang macam balik ke tadi gambar tadi, di dek yang di dek sebelah bawah ini ada deknya. Jadi kami mengambil, saya tu dek yang ketiga. Jadi dek yang pertama tu orang Turki, dek yang kedua tu orang Arab campur dengan Turki,
Deck yang ke bawah tu orang Arab campurlah dengan Malaysia, Indonesia. Jadi saya ditempatkan bersama dengan orang, termasuklah Aswad dan sebagainya. Tapi Aswad dia sebagai wartawan, dia ke hulu ke hilir ke mana-mana. Dia dapat melihat, menyaksikan peristiwa-peristiwa yang mungkin kami tak dapat saksikan. Sampailah waktu kami bersiap sedia, memakailah jaket, life jacket warna kuning itu. Masa inilah saya cuba tahan dari mata ngantuk, tak boleh masuk dalam dek, tak boleh nak buat apa. Masih teringat lagi ni diserang macam mana. Alhamdulillah hampir subuh, setelah waktu subuh mulalah merapatnya dua kapal-kapal kecil Israel ini ke kapal Mavi Marmara. Mereka cuba masuk dari kiri kanan, tak dapat. Dan agak lucu juga di situ ialah kami tidak punya senjata. Bukan lucu apa, lucunya adalah senjata kami ada air bomba. Itu kadang-kadang teringat tu tergelak mana. Tapi air pun Israel takut. Tu. Jadi kawan-kawan tadi gunakan air bomba tadi, mula-mula laju, lepas tu dah perlahan air tu dah turun gitu. Tapi oleh kerana air tu kalau kena pada senjata, kena pada alat-alat pada tubuh badan mereka itu menyusahkan mereka atau boleh merosakkan bahan-bahan mereka, maka terpaksa menjauh daripada kapal. Setiap orang membawa 50 ke 60 kilogram penuh bomnya dengan macam-macam pada seluruh badan mereka itu. Jadi bila kita air pun jadi masalah. Waktu inilah saya mengambil peluang tadi, mengambil foto, mengambil macam-macam. Dan ini pengalaman yang tidak boleh saya lupakan, iaitu ini warna merah. Nanti saudara boleh lihat warna ini. Dia rupanya di moncong senapang tu semua ada. Semua ada ini di moncong senapang. Jadi saya terfikir, kenapa ada ni kan? Kita ni orang kampung juga kan? Saya kata, rupanya baru saya faham. Maksudlah saya menyorok sedikit belakang-belakang, ambil gambar juga. Berani-beranilah kononnya ambil gambar juga belakang tiang-tiang besi itu. Rupanya teman-teman saya yang Indonesia yang pagi tadi kita cerita, mari kita niat ikhlas ni, 2 orang sudah tertembak. Saya tidak tahu. Gara-gara apa? Gara-gara mengambil foto sama macam saya. Ngambil gitu, mungkin saya agaknya bergerak-gerak, jadi yang itu tu dia tak diam kan, jadi susah dia nak ini. Teman saya dia terdiam begitu, kena sini, dah kena sini, patah tangan. Seorang lagi kena hampir dengan dadanya. Ya, hampir dengan dadanya. Jadi umurnya panjang, masih hidup, cuma mereka diracun pula ketika masuk dalam hospital di Israel. Kemudian apabila sampai subuh, kami semua dah tak boleh, kurang lebih 1 jam kami bertahan tapi dah tak boleh bertahan. Informasi daripada pihak penganjur kata, brothers and sisters, become because our ship already in the hand of Israel, so please pull down and zikir, and please don't do anything, brothers. Something macam tu lah. Kita pun Masya Allah, baru saya fikir-fikir apa nak buat macam tu. Rupanya ketika saya mengambil foto begitu tu, mungkin ada hikmah juga. Ketika saya tu sekuat-kuat bom berbunyi dekat dengan saya. Saya kira dekat 1 minit, tapi cepat juga terfikir, ini kalau bom betul ni aku mati dah ni. Sebenarnya bom betul tapi stun bom. Tapi kalau kena perut pecah, kalau kena kepala pecah. Bom itu masuk betul-betul dalam ada 2 biji tayar di situ. Betul-betul bom itu masuk dalam tayar 2 biji situ, dia meletup di dalam. Oleh sebab itu gemanya tidak begitu kuat. Tak kuat pun, dalam beberapa ketika saya hilang pendengaran. Masa itu teringat, aku ni dah mati ke? Terbayang fikiran tu begitu. Tapi saya tengok kawan saya bergerak juga kan, maknanya masih hidup lagi lah. Tapi saya katakan, masa itu tak ingat anak, tak ingat bini lah. Teringat
mungkin ya ini masanya aku dah nak